Boleh tak? Boleh, boleh. Okey. So ingat lagi minggu lepas chapter apa kita belajar? Last kali kita belajar tentang apa? Sekejap. Boleh tengok nota balik. Ingat lagi tak? Topik apa? Ya, Okey. yang jirim-jirim tu. Kita belajar tentang jirim. Okey, jadi untuk hari ni macam biasa kita akan ulang kaji sikit apa yang kita dah belajar minggu lepas supaya kita lagi ingat. Bila kita ulang banyak kali buat, baru kita akan ingat. Bila benda ni nampak macam terlalu asing untuk kita, bila kita buat latihan, lagi banyak latihan, lagi banyak kali kita ulang walaupun soalan yang sama, kita akan lagi ingat. Okey, sekarang cikgu dah bagi remote dekat Hafiz. Hafiz boleh mula jawab. Untuk ni ada 4. Untuk set ni ada 4 soalan. Jadi, pernyataan pertama adalah semua bahan di sekeliling kita terbina daripada jirim. Soalan pertama, apakah pandangan anda terhadap pernyataan di atas? Hafiz setuju atau tak? Semua bahan yang ada dekat keliling kita terbina daripada jirim. Kalau setuju, tulis setuju. Kalau tak setuju, tulis tak setuju dan kenapa. Bila kita cerita pasal jirim, adakah semua benda hidup, benda bukan hidup ada jirim? Okey, boleh tak? Okey, boleh tak? Kalau tak boleh jawab soalan 1, kita move ke soalan yang nombor 2. Tuliskan 3 contoh jirim. Ya, tengah slow sikit ni. Kat sana hujan ke?
Boleh tak? Okay, 3 contoh jirim. Ingat ada 3 bentuk. Bagikan contoh jirim tu dalam 3 bentuk jirim tu. Kalau Hafiz rasa video terganggu dengan ni, boleh tutup video. Mungkin itu dia lagi banyak pakai data. Bukan. Apa? Oh ni, dia memang slow. Oh, maksudnya internet tengah ni Guna internet hotel ni. Okey. Tak apa, mungkin dia ambil masa sikit. Okey, nombor 2, tuliskan 3 contoh jirim. Okey, itu adalah bentuk jirim. Bentuk jirim ada 3 yang kita kata pepejal, cecair dengan gas. Tapi kita nak tahu contoh dia. Pepejal, contoh pepejal apa? Jadi kalau keluar soalan macam ni, Hafiz boleh buat, okey. Sebab kita tak tahu dia nak yang mana satu. Kalau kita tak tahu, kita tulis kedua-duanya. Pepejal kita tulis, cecair kita tulis, gas pun kita tulis. Tapi dalam masa yang sama, setiap bentuk ni kita bagi contoh lain. Okey, ais tu dalam bentuk apa? Pepejal. Sebab kita kena tulis 3 contoh sekarang ni. Ya, ais, air. Kalau gas, gas apa? Contoh dalam bentuk gas. Wap air. Okey, boleh. Okey, kita tengok yang nombor 3 pula. Sekarang ni kita nak tahu, dia kata nyatakan 3 contoh sifat fizikal dan sifat kimia. Maksudnya sifat fizikal, senaraikan 3 sifat fizikal, dan yang nombor 4, senaraikan 3 sifat kimia. Dengan Hafiz nota ada tak? Apa tu? Tertinggal. Nota tertinggal. Patut tak boleh rujuk. Okey, ingat lagi tak sifat fizikal macam mana? Sifat kimia macam mana? Ni dengan Hafiz sekarang ada kertas tak? Kalau nak tulis. Ada? Okey. Maksudnya kalau Hafiz tak ingat tak apa, kita terus tekan submit, kita tengok macam mana patut kita jawab soalan ni. Boleh? Boleh. Okey. Okey, tekan submit. Okey. Sekarang kita pergi close. Jadi, okey, dekat bahagian atas ni soal yang penyataan awal tadi kan, semua bahan di sekeliling kita terbina daripada jirim. Ingat tak minggu lepas cikgu ada terangkan, okey, jirim ni ada yang ada mengandungi pada dia memenuhi ruang. Jirim ni dia ada jisim dan dia memenuhi ruang. Jadi ada juga benda bukan hidup yang dia tak ada jisim.
ataupun dia tak memenuhi ruang. Jadi untuk penyataan ni, semua bahan di sekeliling kita terbina daripada jirim, sebenarnya dia kurang tepat. Jadi penyataan tu tidak tepat, jadi disebabkan oleh jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Dan bunyi dan juga cahaya bukan sebahagian daripada jirim. Sebab apa? Bunyi dengan cahaya dia tak ada jisim dan dia tidak memenuhi ruang. Contoh kalau ada bunyi, kita tak boleh nak tangkap bunyi itu dalam satu bekas. Kalau macam udara, kita boleh letakkan dalam satu bekas. Sebagai contoh, bekas dia belon. Itu udara. Maksudnya udara tu ada jirim. Udara adalah jirim lah. Sebab dia boleh memenuhi ruang dan dia ada jisim dia juga. Tapi bila kata kenyataan semua bahan di sekeliling kita terbina daripada jirim, itu tidak tepatlah jawapan dia. Okey, untuk yang ni, Hafiz boleh ambil kenyataan ni dan Hafiz terus ambil jawapan kat sini. Jadi dekat situ Hafiz akan lebih ni lah. Nanti tampal balik dekat dalam buku nota. Yang semua bahan di sekeliling kita terbina daripada jirim. Kemudian penyataan itu tidak tepat. Kenapa tak tepat? Sebab jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Contoh benda ataupun bahan yang ada kat keliling kita tapi dia bukan jirim. Contoh dia adalah cahaya dan bunyi lah. Dan untuk contoh jirim tadi, okey, AS, air dan wap air. Dekat sini dia tulis udara, air dan batu. Maksudnya batu kita gunakan konsep pepejal, air cecair, udara. Udara kita boleh juga tulis oksigen, karbon dioksida, itu juga dalam bentuk udara. Ya, Hafiz dah salin ke? Belum. Sekejap. Salin soalan 1 je dulu.
Dah. Okey. Dekat sini. Okay, jadi kita tengok untuk sifat fizikal dan sifat kimia. Apa yang dikatakan dengan sifat fizikal bagi jisim, ini yang kita boleh nampak secara fizikal. Fizikal ni selalunya kita dari segi kekondaksian haba, maksudnya sama ada dia boleh mengalirkan haba, boleh mengalirkan elektrik. Dari segi ketumpatan maksudnya kita letak dalam air sama ada dia tenggelam atau terapung. Kelenturan maksudnya objek tu sendiri sama ada boleh lentur atau tak. Kemudian takat didih dan takat lebur dan juga keterlarutan. Maksudnya kita letakkan dalam sesuatu jisim sama ada dalam bentuk cecair, gas ataupun pepejal, sama ada dia larut dengan cepat ataupun lambat. Jadi ini adalah sifat fizikal. Sifat kimia selalunya lebih kepada bertindak balas kepada kimia lah. Maksudnya dia ada perubahan bentuk. Sebagai contoh sifat kimia adalah kebolehbakaran, sama ada benda tu mudah terbakar atau macam mana. Bertindak balas dengan oksigen ataupun bertindak balas dengan air. Itu adalah sifat kimia. Jadi yang nombor 3 dengan nombor 4 ni pun Hafiz boleh salin semula. Jadi nanti boleh rujuk balik dengan nota sama ada persamaan ke tak. Okey Hafiz? Okay.
Masuk sikit boleh. Okay. So next exercise. So yang ni minggu lepas kita ada bincang pasal belon. Tapi beza dia dekat sini, Mark telah menggantung beberapa biji belon untuk menghiaskan bilik darjah. Kemudian keesokan harinya, Mark mendapati belon-belon itu telah kempis. Dalam contoh kita minggu lepas, kita ambil belon dan kita letakkan cellophane tape dan kita cocokkan pakai jarum. Dan lama kelamaan, belon tu pun akan kempis juga macam ni. Jadi, boleh tak Hafiz type dekat sini? Jelaskan apa yang berlaku kepada belon itu selepas 1 hari. Okey, apa berlaku? Bila belon kita tiup, esoknya kalau ikut gambar tu, berdasarkan gambaran tu pun dah boleh terangkan, type kat situ. Okey, belon tu kempis. Kenapa belon tu kempis? Apa yang berlaku pada belon? Dalam belon tu ada apa? Apa yang menyebabkan dia kempis? Sekejap. Okay, klik dulu. Masya Allah, apa bising sangat ni? Okey, belon. Okey, sekejap. Belon kehilangan angin di dalamnya. Okey, nombor 2, apakah yang boleh anda simpulkan daripada situasi ini? Apa yang berlaku selepas ditinggalkan 1 hari? Ataupun kita nak cakap zarah dia terlalu halus menyebabkan dia keluar di sebalik rongga-rongga belon? Ataupun kita nak cakap tekanan di luar belon lebih tinggi menyebabkan belon mengempis, kehilangan angin di dalamnya? Apa yang terjadi pada udara dalam belon tu?
Okey. Okey. Pun mungkin juga dia punya ni. Okey, tekan submit. Okey, kita tengok jawapan yang dia bagi dekat dalam ni. Okey. Untuk apa yang berlaku pada belon, belon mengempis sebab udara daripada dalam dia dah meresap ke luar. Maksudnya, dalam tu dah tak ada udara lagi lah. Kemudian yang kedua, udara atau jirim terdiri daripada zarah-zarah yang halus ataupun diskret. Maksudnya bila halus, dia lebih halus daripada rongga yang ada pada belon. Walaupun kita nampak belon tu macam tak ada rongga kan. Tapi sebenarnya dia ada rongga yang sangat halus. Tapi zarah udara ni lebih halus daripada tu menyebabkan dia boleh keluar. Itu yang betul juga tadi. Tali yang mengikat tu tak ketat. Jadi dekat situ ada ruang untuk udara keluar. Sebab zarah dia terlalu kecil. Terlalu halus. Itu yang menyebabkan udara dalam belon keluar dan menyebabkan belon mengempis. Okey. Jadi kita akan sambung kepada bentuk. Sekejap ya. Okey, Hafiz nak salin dulu ke yang ni? Apa? Nak salin dulu jawapan? Sekejap. Jadi dekat sini apa yang Hafiz boleh ambil. Ini soalan dia. Benda yang ni jawapan. Tak payah ambil bahasa Inggeris lah. Ni yang bahasa Melayu je. Dah. Dah, okey. Sekejap. So kat sini kita clearkan. Dan kita akan masuk ke bahagian nota. Okey, minggu lepas kita dah tengokkan 3 keadaan jirim. Kita tengok ada pepejal. Kemudian kita ada cecair dan akhir sekali dalam bentuk gas. Jadi dia ada susunan zarah, pergerakan zarah, bentuk,
ketumpatan, kebolehmampatan dan isi padu. Itu dia punya ciri-ciri yang ada pada keadaan jirim ni pada bentuk pepejal, cecair dan juga gas tadi. Hari tu dah habis salin sampai cecair tak? Sampai gas tak? Tangkap gambar. Itu dah tangkap gambar. Okey, jadi kita akan teruskan untuk kadar resapan. Okey, kadar resapan ni tak apa, yang ni tak payah ambil nota dulu sebab dia panjang untuk terangkan je dulu. Tapi nanti bila sampai waktu perlu ambil nota, itu je nota penting yang Hafiz perlu ambil. Jadi untuk kadar resapan dalam 3 keadaan jirim ni, resapan ni maksudnya proses pergerakan dalam zarah. Sebab kita tahu dalam pepejal, dalam cecair dan juga dalam gas ada zarah-zarah jirim. Contoh kalau dekat sini kita tengok gas lah. Ini zarah-zarah dia. Kalau dalam bentuk cecair pula, ini adalah zarah-zarah dia. Zarah dia lebih rapat berbanding dalam gas. Tapi zarah yang paling padat, rapat dan tersusun adalah dalam pepejal. Jadi bila kita gunakan 3 keadaan jirim ni tadi dan kita masukkan untuk kaji balik kadar resapan dalam 3 keadaan jirim ni, kita akan nampak daripada contoh kita letakkan titisan pewarna ni, dia akan ada satu kawasan yang berkepekatan tinggi. Tapi sampai satu masa, dia akan mencapai keseimbangan. Maksudnya dia akan rata lah dekat dalam air tu. Contoh ni kat dalam cecair. Jadi zarah-zarah jirim ni apa yang berlaku adalah dia bergerak daripada kawasan berkepekatan tinggi ke berkepekatan rendah. Maksudnya dia tak nak sesak-sesak. Macam kita orang pun kita tak suka tempat sesak. Kita akan cari tempat yang tak ramai orang. Jadi macam tu jugalah. Jadi bila ni dia akan capai keseimbangan. Jadi untuk gas, cecair dan pepejal, kadar resapan dia adalah berbeza. Jadi kadar resapan ni bergantung kepada susunan zarah tadi. Kalau dalam pepejal, dia rapat. Jadi kadar resapan dia lebih lambat. Kalau semakin besar ruang antara zarah dan jirim, jadi makin cepat kadar resapan yang berlaku pada jirim tersebut. Boleh bayangkan tak? Dekat tempat yang sangat sesak, macam mana kita nak bergerak? Kalau tempat yang sangat sesak, kita susah nak bergerak, betul? Kalau tempat tak ramai orang, kita mudah bergerak. Sebab tu dekat sini lagi besar ruang antara zarah dan jirim, makin cepat kadar resapan berlaku. Konsep dia sama macam kita manusia yang bergerak di tempat orang ramai dan tempat yang tak ramai orang. Tempat tak ramai orang, kita boleh bergerak cepat. Jadi kadar resapan tu cepat. Tempat orang yang ramai ni kita nak bergerak pun susah. Jadi kadar resapan tu akan jadi lambat. Maksudnya dia bergerak lambat. Jadi kadar resapan, kalau tengok dekat sini, kadar resapan paling cepat berlaku dalam keadaan jirim. Untuk paling cepat dalam gas. Sebab jarak zarah tu jauh antara satu sama lain. Untuk yang paling lambat pula, kadar resapan berlaku pada pepejal. Disebabkan oleh zarah-zarah yang tersusun rapat dan juga padat. Jadi dekat bawah ni nanti boleh tengok dia punya resapan dalam 3 jirim yang berbeza dalam pepejal, dalam cecair dan juga dalam gas. Okey, yang ni Hafiz boleh salin untuk jadual ni. Sebab kita nak tunjukkan perbezaan resapan apabila dalam keadaan 3 jirim. Ini dalam bentuk pepejal, ini dalam bentuk cecair dan ini dalam bentuk gas. Ini pepejal, cecair dan gas. Apa yang berlaku dekat sini? Dalam tabung uji ni ada gel. Ada gel dan bawah ni diletakkan penutup lah. Kemudian dalam tu pula kita letakkan kristal koprom sulfat. Okey. Apa yang berlaku selepas beberapa jam ataupun kita tinggalkan seharian, gel ini akan bertukar menjadi biru. Dekat sini kita nak bagi tahu yang ruang zarah pepejal
sangat kecil sebab dia punya susunan zarah yang padat dan teratur. Jadi kadar resapan dia rendah. Manakala dalam cecair, maksudnya kat sini ada silinder penyukat, kemudian kita letakkan air. Dalam air ni dekat bahagian bawah ni kita letakkan kristal kalium permanganat. Apa yang berlaku? Ikut pemerhatian kita, dia akan kristal kalium ni dia akan larut dekat dalam air ni tadi. Jadi dekat sini pula memandangkan ruang antara zarah di antara zarah dalam cecair dia sederhana besar. Jadi kalau kita bandingkan antara pepejal, kadar resapan dia akan lebih cepat daripada pepejal. Manakala untuk gas, ini adalah kadar resapan yang tinggi ataupun paling cepat lah. Sebab ruang dia sangat besar, ruang antara zarah gas tu. Tapi apa yang Hafiz perlu kenal pasti adalah dekat sini. Apakah jenis kristal ataupun jenis bahan kimia yang kita gunakan untuk buat ujian resapan dalam ketiga-tiga jirim. Kalau dalam gel ataupun pepejal, kita gunakan kristal kuprum sulfat. Kalau dalam cecair, kita gunakan kristal kalium permanganat. Dan kalau dekat dalam gas, kita gunakan bromin. Jadi, kalau bromin ni dalam balang gas ni, apa kita isi penuh dengan udara, lepas tu kita letakkan bromin dekat sini dan gas bromin ni akan merebak mengisi ruang kosong antara dalam udara tu sendirilah. Hafiz dah habis salin, Hafiz bagi tahu ya. Sebab kita nak tunjukkan perbezaan resapan tiga jirim ni. Dah. Okey. Dekat sini. Okey. Yang selepas ni dia lebih kepada eksperimen. Apa yang tadi cikgu dah terangkan, semua ada dalam eksperimen ni. Tapi nak kena biasakan Hafiz punya cara untuk letakkan dalam eksperimen, kita kena bermula dengan penyataan masalah. Ini dari segi step by step kalau dalam eksperimen. Kita bermula dengan penyataan masalah. Jadi masalah dia dekat sini selalunya dalam bentuk soalan. Apa perbezaan kadar resapan zarah yang berlaku dalam pepejal dan cecair? Macam ni dia nak compare pepejal dengan cecair lah. Hipotesis, ramalan awal dia adalah kadar resapan zarah berlaku dengan perlahan dalam pepejal tapi lebih cepat dalam cecair. Ataupun kita boleh buat ayat macam comparison lah. Maksudnya kita bandingkan. Contohnya kadar resapan zarah berlaku lebih cepat di dalam cecair berbanding pepejal. Pun boleh juga hipotesis tu. Kemudian kita ada pemboleh ubah. Selalunya pemboleh ubah akan ada 3. Satu, dimanipulasi, maksudnya boleh berubah, bergerak balas, tindak balas berdasarkan pemboleh ubah manipulasi, dan dimalarkan ni maksudnya tetap. Jadi dekat sini yang dimalarkan adalah suhu, maksudnya suhu tetap, bergerak balas adalah kadar resapan zarah, yang dimanipulasi adalah medium resapan, sama ada pepejal ataupun cecair. Dan bahan yang digunakan adalah hablokuprum sulfat tadi kita guna untuk apa?
Cecair. Kita guna dekat pepejal ke cecair? Cecair. Betul ke kuprum sulfat? Kalau kuprum sulfat kita letakkan dalam pepejal. Kita tengok balik Ini tadi kristal kuprum sulfat. Kuprum sulfat dalam pepejal. Kalau dalam cecair kita gunakan kristal kalium pemangganat. Apa yang tak betul clear dulu. Jadi hablokuprum sulfat kalau untuk dalam pepejal kita bayangkan dalam tabung uji tadi dalam tu ada gel. Jadi gel kita boleh gunakan agar-agar tidak berwarna. Kemudian hablokuprum sulfat, air suling, maksudnya kita gunakan cecair air suling je, tabung uji, penyumbat getah, silinder penyukat dan juga jam randik. Jam randik untuk kita time lah berapa lama tempoh masa untuk dia menyerap habis kadar resapan tu. Kita nak ukur. Jadi untuk pepejal, apa yang kita buat adalah dalam ni kita isikan gel ataupun agar-agar tidak berwarna tadi. Kemudian kita masukkan satu kristal kuprum sulfat tadi pada agar-agar yang berada dalam tabung uji. Dan kemudian tabung uji tu ditutup menggunakan penyumbat getah. Dan kemudian masa untuk warna biru daripada kuprum sulfat tadi menyerap ke dalam agar-agar akan direkodkan. Jadi dekat sini dia punya apa yang berlaku adalah warna biru kuprum sulfat merebak secara perlahan-lahan ke seluruh agar-agar dan mengambil masa beberapa hari untuk tersebar secara sekata ke keseluruhan agar-agar. Jadi dekat sini perbincangan memandangkan ruang antara zarah agar-agar ataupun pepejal ni sangat kecil dan ia ada ruang tapi dia ambil masa yang lebih perlahan sebab ruang yang terlalu kecil, terlalu sempit untuk kristal kuprum sulfat ni meresap ke dalam keseluruhan agar-agar tadi. Jadi kalau untuk cecair pula, contoh kita boleh pakai juga kristal kuprum sulfat sebab kita nak kekalkan dia punya bahan ni, bahan yang maksudnya medium resapan yang berbeza, ini antara gel dengan air. Jadi hablokuprum sulfat ini juga dimalarkan, maksudnya kita gunakan item yang sama juga dalam cecair. Jadi apa yang berlaku bila kita letak, tengok ni kalium pemangganat ni kan. Letakkan dalam tabung uji yang mengandungi air. Jadi masa yang diambil untuk warna biru untuk meresap ke dalam air juga direkodkan. Jadi bila kita tengok balik warna biru tu dia merebak dengan lebih cepat dan dia ambil hanya dalam masa beberapa jam. Compare dengan dalam pepejal tadi dia ambil beberapa hari, yang ni hanya beberapa jam. Okey. Soalan, Hafiz rasa kalau bromin tadi nak tersebar ke seluruh bekas tabung gas tadi ambil masa jam ke, hari ke, minit ke, saat? Sebab perbezaan dia dekat sini. Yang ni kita letak tadi nota tadi dah ambil kan. Ni ambil masa beberapa hari. Masa beberapa hari. Yang ni pula ambil masa beberapa jam. Okey, kalau gas, Hafiz rasa berapa lama masa diambil untuk balang gas ni dipenuhi dengan gas bromin?
Beberapa minit. Ya betul. Dia akan ambil masa beberapa minit sahaja. Sebab dia akan nampak jelas. Sebab ruang antara zarah sangat besar, jadi dia akan menyebar dengan cepat. Okey. Jadi kesimpulan dekat sini adalah kadar resapan zarah yang berlaku, dia berlaku lebih perlahan dalam pepejal tapi lebih cepat dalam cecair. Okay, sekarang kita akan masuk ke perubahan keadaan jirim disebabkan penyerapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik. Jadi kita tahu dalam setiap zarah, sama ada pepejal, cecair ataupun gas, dia sentiasa bergerak. Jadi zarah-zarah dalam jirim yang sentiasa bergerak atau bergetar atau bergerak, ni disebabkan oleh setiap zarah ni ada tenaga kinetik. Bila sebut kinetik, maksudnya kinetik ni adalah bergerak. Dia ada tenaga kinetik. Jadi tenaga kinetik ni pula dia akan bertambah bila suhu bertambah. Contoh kalau kita panaskan pepejal ni, apa yang berlaku? Dia akan bergetar dengan lebih laju. Maksudnya dia akan jadi lebih aktif dekat situ. Sama juga kalau kita panaskan air ni. Kita panaskan air ni, jadi zarah ni akan bergerak laju. Itu yang kalau kita nampak air mendidih, nampak kan yang dia ada menggelegak. Dalam air tu menggelegak. Sama juga dalam gas. Jadi dia akan menyebabkan zarah tu bergerak dengan lebih cepat. Dan apabila jirim menyerap haba, suhu dia pun akan meningkat. Jadi tenaga kinetik zarah jisim bertambah. Jadi kalau jirim ni pula membebaskan haba, satu menyerap haba. Menyerap haba maksudnya dia dipanaskan dan dia serap haba. Membebaskan haba ni maksudnya dia yang dalam proses penyejukan. Membebaskan haba ni dalam proses menyejuk. Kalau menyerap haba ni dalam proses memanaskan. Jadi suhu jirim akan turun dan tenaga kinetik pun akan berkurangan. Jadi perubahan keadaan jirim dari pergerakan zarah disebabkan oleh penyerapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik jirim. Jadi daripada teori kinetik jirim ni kita tahu tenaga kinetik yang ada pada sesuatu jirim bergantung kepada suhu. Kalau ada perubahan suhu, maksudnya kalau dia semakin panas, dia akan bergerak lebih laju. Kalau dia semakin sejuk, dia akan bergerak lebih perlahan dan kurang tenaga kinetik lah. Okey, setakat ni faham tak Hafiz? Kecil sangat ke? Tak sangat. Tak sangat? Okey, macam mana kita nak terangkan ni? Okey, satu, kita kaitkan dengan manusia. Okey, kita kaitkan dengan manusia. Apa yang berlaku pada waktu panas? Kalau waktu panas, selalunya kita mesti nak cari kipas dan kita akan lagi kerap bergerak. Betul tak? Sebab apa? Kita bergerak tu untuk menyejukkan badan kita juga. Itu yang konsep kita boleh cakap. Kalau dalam cuaca panas ataupun dalam situasi yang panas, kita tak boleh duduk diam. Tapi kalau dalam cuaca yang sejuk, kita akan duduk bawah selimut, lepas tu duduk mengerekod dan duduk diam, tak bergerak. Tapi kalau cuaca panas, kita tak boleh duduk diam. Kalau cuaca sejuk, selalunya kita akan boleh duduk diam, tak bergerak. Sebab apa? Sebab kita tak nak kehilangan haba dalam badan kita. Itu manusia, konsep yang sama juga kalau kita gunakan kepada pepejal, cecair dan gas. Bila kita panaskan, jadi
dalam tu ada zarah, macam kita lah manusia, dia bergerak juga. Jadi bergerak tu kita kata kinetik lah. Teori kinetik maksudnya ada tenaga kinetik dan zarah tu akan bergerak cepat kalau panas. Kalau zarah ni dia kurang bergerak ataupun kurang bergetar. Nak nampak dia bergerak, kita memang tak nampak dengan mata kasar sebab dia punya zarah yang sangat halus. Jadi dekat sini kita boleh anggap konsep bergetar dan bergerak ni, kalau nak lagi jelas adalah apa yang berlaku kalau contoh pembaris besi kita panaskan. Pembaris besi bila kita panaskan, adakah panjang dia masih sama ataupun dia akan semakin panjang? Ataupun dia makin kurang panjang? Makin panjang. Kenapa dia makin memanjang? Sebab panas. Sebab panas tu satu lagi kan, zarah tu dia berusaha untuk bergerak juga. Sebab apa? Dia tak tahan panas. Boleh bayangkan macam itulah. Dia tak tahan panas dan dia bergerak, dia menolak zarah yang lain yang dekat-dekat dengan dia dan menyebabkan dia punya tu memanjang. Maksudnya dia jadi lebih panjang, lebih besar, mengembang daripada saiz yang asal. Sebab dia tak tahan panas. Tapi kalau sejuk, selalunya dia akan mengecut. Dia akan mengecut dan menyebabkan saiz dia akan jadi lebih kecil daripada suhu biasa. Okey. Okey kan konsep ni? Jadi seterusnya kita tengok tentang macam mana pepejal, cecair dan gas menyerap haba. Jadi apa yang berlaku bila penyerapan haba ni, selalunya biasalah dia akan ada suhu yang panas. Jadi bila dia menyerap haba, maksudnya dia menerima haba, jadi pepejal ni dia akan mengembang disebabkan oleh suhunya yang naik. Maksudnya bila suhu meningkat, dia serap haba, suhu meningkat dan saiz dia pun akan mengembang. Dan tenaga haba ni bertukar menjadi tenaga kinetik. Ini adalah perubahan tenaga daripada haba kepada kinetik. Tenaga haba daripada api, dia sampai dekat pepejal tu. Dalam pepejal ada zarah. Zarah tu akan bergerak untuk membentuk tenaga kinetik. Dan dia akan bergetar lebih jauh dan cepat. Ini yang berlaku kepada pepejal. Untuk cecair pula, apabila dia menyerap haba, sama juga dia akan mengembang dan suhu dia meningkat. Dan tenaga kinetik juga bertambah. Jadi dia bergerak secara rawak dan lebih cepat. Kalau gas sebab jarak dia antara satu sama lain sangat jauh. Jadi dia mengembang juga. Suhu dia pun akan naik juga. Sama, dia punya konsep sama. Dia akan mengembang, suhu naik. Kemudian tenaga kinetik dia pun semakin bertambah. Tapi dekat sini kalau kita compare dari segi pergerakan dia, pergerakan gas akan lebih jauh berbanding dengan pepejal. Sebab disebabkan oleh kedudukan zarah yang jauh. Jadi dekat sini kalau kita bagi tenaga haba yang sama kepada ketiga-tiga jirim, pepejal, cecair dan juga gas, tenaga kinetik paling tinggi berada di mana? Bila kita cakap tenaga kinetik paling tinggi kan, Hafiz boleh bayangkan, contoh Hafiz kena lumba lari, tapi satu dekat kawasan sesak, satu kawasan yang ada ramai orang tapi tak berapa sesak, satu lagi adalah dekat kawasan lapang. Yang mana paling cepat Hafiz boleh lari? Lapang. Kawasan lapang.
Jadi boleh bayangkan dekat sini, ini macam kawasan padat ataupun sempit atau ramai orang untuk pepejal. Ini pula adalah mewakili kawasan ramai orang tapi tak terlalu padat. Yang ni pula kawasan lapang. Jadi, kalau tadi Hafiz cakap, kalau Hafiz disuruh lari dekat kawasan sempit, kawasan padat ramai orang dengan kawasan ramai orang tapi tak terlalu padat dan kawasan lapang, Hafiz cakap Hafiz boleh lari lebih laju dekat kawasan lapang. Betul? Okey. Jadi tenaga kinetik untuk pepejal cecair dan gas pun sama juga. Maksudnya bila kita apply, kita bagi, kita panaskan, kemudian kita bagi haba, dan bila pepejal cecair dan gas ni menyerap haba yang sama, yang akan bergerak lebih jauh adalah yang dalam bentuk gas. Dia punya konsep-konsep macam tu. Yang padat macam orang, tempat padat orang ramai susah nak bergerak. Satu lagi yang ramai orang tapi tak terlalu padat. Satu lagi adalah kawasan lapang. Macam tu image yang Hafiz boleh ingat lah. Okey kan? Okey, yang ni dah ambil dah nota. Yang mana? Yang bahagian atas ni. Tapi dia nak ikutkan samalah. Tiga-tiga pun ni cuma perbezaan dia dari segi bentuk. Tak apa, yang atas tak payah ni, kita ambil yang bahagian bawah apa yang berlaku apabila haba dibebaskan. Kalau tadi haba diserap, sekarang ni haba dibebaskan. Jadi apabila objek ataupun pepejal membebaskan haba, pepejal ni dia akan mengecut. Maksudnya saiz dia akan mengecil dan suhu dia menurun. Tenaga kinetik juga minima dan dia bergetar lebih perlahan. Lebih rapat dan perlahan. Manakala cecair pula bila membebaskan haba, cecair itu akan mengecut dan suhu dia pun menurun. Tenaga kinetik juga berkurang. Maksudnya bila waktu sejuk, bila dia menyejuk je ataupun membebaskan haba, dia akan kurang bergerak. Dan dia masih lagi bergerak tapi secara rawat dan lebih perlahan. Kalau ada api, ada pemanasan, haba diserap, dia akan bergerak laju. Tapi kalau dia disejukkan, dia akan bergerak lebih perlahan. Sama juga untuk gas. Apabila gas membebaskan haba, dia juga akan mengecut. Maksudnya dia akan lebih dekatlah dia punya ni. Suhu dia menurun. Zarah kinetik ni kurang bergerak. Dan dia akan bergerak lebih perlahan. Tapi apa yang dekat sini, konsep yang Hafiz boleh tengok adalah, sekejap ya. Kita tengok dalam bentuk gambar rajah ni. Dalam bentuk gambar rajah, apabila haba, kita bayangkan ni dalam bentuk ais. Okey, ini dalam bentuk ais. Kemudian cecair dalam bentuk air. Ini ais. Ini air. Dan ni uap air. Uap lah yang terbebas. Bila ais kita panaskan, apa yang berlaku? Cair. Ya, ais akan mencair. Ataupun bila kita bagi haba pada tangan kita pun dia akan mencair. Jadi daripada situ, bila dia menyerap haba, ais ni dia akan bergerak lebih cepat dan menyebabkan dia punya molekul ni akan
daripada padat dia jadi kurang padat. Daripada kurang padat, air pula bila kita panaskan, apa yang berlaku? Dia mendidih dan dia keluar wap. Sama juga, dia akan bergerak, dia akan bagi tenaga kinetik yang lebih tinggi dan dia bertukar menjadi wap. Itu yang berlaku apabila proses pemanasan. Jadi, proses pemanasan haba diseraplah. Ini panas. Pemanasan. Sekejap. Proses pemanasan kat atas ni. Okay, manakala proses penyejukan pula. Pada proses penyejukan, apa yang berlaku adalah haba dibebaskan. Jadi kalau daripada gas ni, bila kita sejukkan, apa yang berlaku? Contoh macam mana penyejukan gas adalah bila air panas sedang mendidih dan kita letakkan satu permukaan, contohlah kita panaskan air kat dalam periuk, kemudian kita ambil tutup periuk yang sejuk dan kita letakkan kat situ, kita nampak dia berpeluh kan? Jadi dia bertukar menjadi air. Itu adalah proses penyejukan. Dia bertukar menjadi air dan air bila kita masukkan dalam peti sejuk, kita sejukkan, apa yang berlaku? Dia akan menjadi dalam bentuk pepejal. Jadi ini adalah proses penyejukan ataupun haba dibebaskan. Jadi dekat sini gambar ni Hafiz boleh ambil. Dah. Okey. Kita pilih. Okey, seterusnya. Ini nama proses. Apabila pepejal bertukar menjadi cecair, cecair menjadi gas, gas menjadi pepejal. Dan begitu juga sebaliknya lah. Okey. Apabila pepejal menjadi cecair, kita panggil proses ni sebagai proses peleburan. Maksudnya daripada ais jadi air, kita kata dia melebur. Ais tu melebur. Jadi nama proses tu peleburan. Dan daripada air pula nak jadikan kepada bentuk gas, ini adalah proses
pendidihan ataupun penyejatan. Pendidihan kita kena bagi haba, maksudnya kita kena bagi api lah untuk dididihkan. Penyejatan pula dia berlaku pada suhu biasa. Maksudnya air tetap akan tersejat walaupun kita tak ada sebarang api dengan kita. Kemudian daripada gas pula kepada pepejal, apa yang berlaku adalah gas bertukar menjadi pepejal, kita panggil proses tu sebagai pemejal wapan. Pemejal wapan, maksudnya pepejal dan wap, pemejal wapan. Itu gas bertukar menjadi pepejal. Sama juga kalau pepejal bertukar menjadi gas, dua-dua kita gunakan nama yang sama. Janji dia punya medium perubahan jirim tu adalah gas kepada pepejal, dua-dua kita panggil pemejal wapan. Sama ada daripada pepejal kepada gas ataupun gas kepada pepejal. Tahu tak apa contoh bahan daripada pepejal dia bertukar menjadi gas? Yang melalui proses pemejal wapan ni. Apa? Apakah bahan yang boleh bertukar daripada pepejal kepada gas? Pernah dengar ais kering tak? Apa? Ais kering. Kejap. Kita tulis kat sini. Ais kering. Ais kering ni bukan maksudnya ais tu dia kering tak ada air, tak berpeluh-peluh. Tapi ais kering ni sebenarnya ais tu dalam bentuk pepejal. Tapi apabila dia boleh kekalkan suhu sejuk, tapi bila ais tu dah tak ada, dia akan bertukar menjadi gas. Dia tak jadi cecair, dia jadi gas. Itu ais kering. Selalunya ais kering ini digunakan kalau tahu kek aiskrim kan? Kek aiskrim dekat Baskin Robbins ataupun selalu selain daripada tu aiskrim lah. Kalau kita nak kekalkan bentuk aiskrim tu ataupun kek aiskrim tu, selalunya kita akan dibekalkan dengan ais kering ni. Jadi ais kering ni dia boleh tahan sejuk. Contoh kalau kita nak bagi coklat pun, tak nak coklat tu cair sebab cuaca kat Malaysia panas kan. Jadi selalunya pihak kedai tu akan sediakan ais kering untuk pastikan kita boleh makan coklat tu dalam keadaan yang fresh lah. Maksudnya dalam keadaan yang baik, bukan keadaan yang dia punya coklat dah cair. Itu proses pemejal wapan. Jadi daripada gas pula kepada cecair. Yang ni tadi yang kita cakap, kita dah didihkan air tu. Dah didihkan air tu dah jadi gas. Dah jadi wap dah. Jadi kita letakkan satu permukaan ni, dan dekat permukaan tu bila wap tu bersentuhan dengan permukaan kering tadi, dia menjadi air. Jadi itu kita panggil sebagai proses kondensasi. Itu proses kondensasi. Dan akhir sekali daripada air nak bertukar kepada ais, kita tahulah pembekuan. Maksudnya kita ambil bekas, kita isi air, kita letak dalam peti sejuk dekat deep freezer, dekat bahagian freezer tu, dan dia akan membeku menjadi pepejal. Okey, untuk proses ni jelas tak? Okey, kat sini Hafiz boleh ambil dari segi nama proses. Okey. Boleh ambil dari segi proses ni. Nama proses gas dia ikut anak panah ni. Maksudnya cecair kepada pepejal dia nama pembekuan. Kalau ni daripada pepejal kepada cecair kita panggil peleburan, dia ikut anak panah. Daripada cecair kepada gas, pendidihan atau penyejatan. Daripada gas ke kondensasi, daripada gas ke cecair kita panggil kondensasi. Dan kalau gas kepada pepejal ataupun pepejal kepada gas kita panggil pemejal wapan.
Dah Hafiz? Dah nak buat bentuk. Okey. Okey dah. Okey. Jadi kita tengok proses 1 dan 2 ni, pemejal luapan. Kita terangkan satu persatu. Jadi proses 1 dan 2 ni, ini adalah proses perubahan fizikal, sama ada pepejal bertukar menjadi gas ataupun gas bertukar menjadi pepejal. Jadi apa yang berlaku? Yang ni pepejal bertukar menjadi gas pada takat lebur. Maksudnya, dia sama juga kalau pepejal bertukar menjadi cecair, kita panggil peleburan. Tapi pada takat lebur, pepejal juga boleh berubah menjadi gas. Jadi apabila jirim melebur, apa yang berlaku adalah zarah-zarah bergetar dalam pepejal ditukar menjadi zarah-zarah bergerak secara rawak dan juga menjadi lebih bebas. Dekat sini pemejal luapan juga berlaku apabila perubahan fizikal gas bertukar menjadi pepejal pada takat beku. Maksudnya bila dia nak menyejuk pun dia panggil pemejal luapan, tapi antara pepejal dan gas lah. Tapi kalau dia nak melebur pun daripada pepejal menjadi gas pun kita panggil pemejal luapan juga. Jadi apabila jirim membeku, zarah-zarah bergerak secara rawak dan bebas dalam gas akan bertukar menjadi zarah-zarah yang bergetar dalam pepejal. Okey, ini kita nak terangkan dalam bentuk ayat dia rasa macam pening sikit. Tapi kalau kita buat dalam bentuk cecair, dalam bentuk cecair pula, dalam bentuk gambar rajah, kita akan lebih jelas. Sebagai contoh dekat sini kita cakap perubahan fizikal di mana pepejal bertukar menjadi gas pada takat lebur. Jadi apa yang Hafiz boleh buat adalah contoh pepejal kita lukis gambar kotak dan kita lorekkan. Itu adalah dalam bentuk pepejal. Alamak. Kita tak ada. Kemudian bertukar menjadi gas, maksudnya dia bergerak bebas dekat luar lah. Ini berbentuk pepejal, ini berbentuk gas. Kita panggil proses ni sebagai pemejal luapan. Contoh yang ni lah, pemejal luapan. Dan kita panggil ni sebagai takat lebur. Lama sekejap Jadi kat sini kan ini dalam bentuk pepejal. Dan satu lagi buat warna yang berbeza. Cuma nak nampak perbezaan. Ini dalam gas. Gas ni kita buat edit lah. Ada darah yang berjauhan antara satu sama lain. Yang berlaku dekat sini, ini proses yang kita panggil pemejal luapan.
Nampak tak tulisan? Kena kita warna lain. Kita panggil proses penjawapan. Dan dalam masa yang sama, apa yang berlaku adalah dia berlaku bertukar menjadi gas daripada pepejal menjadi gas pada takat lebur. Maksudnya Hafiz boleh masukkan balik dalam gambar rajah tadi. Kalau pepejal pada gas, dia bertukar pada takat lebur. Pepejal kepada gas. Dia berlaku pada takat lebur. Manakala kalau kita tukar arah, maksudnya gas kepada pepejal, yang ni proses masih lagi sama. Jadi kita masih lagi guna nama pemejal luapan. Tapi dia berlaku pada takat beku. Jadi daripada pepejal kepada gas, kita panggil pemejal luapan juga. Tapi dia berlaku pada takat lebur. Tapi kalau daripada gas kepada pepejal, dia berlaku pada takat beku. Macam mana cara nak ingat? Pepejal, bila kita panaskan, dia akan bertukar bentuk. Darah dia akan jadi lebih berjarak. Jadi itu berlaku apabila ada pemanasan ataupun ada haba yang diberikan dan menyebabkan ianya melebur dan dia jadi dalam bentuk yang lebih darah dia akan berada jauh berbanding dengan pepejal. Tapi kalau gas kepada pepejal pula, apa yang berlaku adalah proses penyejukan. Bila menyejuk, maksudnya daripada darah yang jarak dia berjauhan antara sama lain, dia akan makin dekat dan makin padat. Dia berlaku pada waktu sejuk. Itu cara nak ingat. Okey, ini dah ambil dah. Pemejal luapan, takat lebur, pemejal luapan, takat beku. Dah. Dah, okey. Tengok untuk proses yang lain pula, untuk proses penyejatan. Okay, kan kita dah terangkan tadi, cikgu dah terangkan. Jadi penyejatan ni berlaku apabila cecair bertukar menjadi wap pada suhu yang kurang daripada takat didih. Kalau suhu kurang daripada takat didih untuk cecair ataupun air adalah 100 darjah Celsius. Itu adalah pendidihan. Tapi kalau penyejatan ni, kalau suhu tu kurang daripada itu, kita panggil sebagai penyejatan. Jadi kadar penyejatan akan bertambah jika suhu cecair atau suhu persekitaran dan kelajuan udara juga bertambah selain daripada luas cecair yang terdedah. Maksudnya dekat sini proses penyejatan bergantung kepada satu, suhu cecair, dua, suhu cair dan suhu persekitaran ni adalah benda yang sama. Maksudnya satu, bergantung pada suhu. Kedua, kelajuan udara. Kedua, kelajuan udara. Satu lagi, luas cecair yang terdedah. Apa yang dimaksudkan dengan ni? Satu, suhu. Suhu kita boleh kata termometer lah. Suhu termometer. Kita tambah. Suhu meningkat.
Jadi bila suhu meningkat, kadar penyejatan pun meningkat. Sama macam termometer. Betul, tak pandai lukis. Jadi dia punya ni adalah proses penyejatan bergantung kepada 3 keadaan. Keadaan pertama adalah suhu. Maksudnya sama ada suhu cecair itu sendiri ataupun suhu persekitaran. Cecair atau persekitaran. Yang kedua, kelajuan udara, maksudnya udara yang bertiup lah. Kalau udara, contohlah kalau angin bertiup laju, kan dia punya penyejatan lagi tinggi. Kalau tak ada angin, penyejatan dia perlahan lah. Kelajuan udara. Dan luas permukaan cecair. Kelajuan udara maksudnya satu, contoh Hafiz ada secawan air panas, Hafiz letak di bawah kipas dengan satu lagi tempat yang tak ada kipas. Mana yang lagi cepat sejuk? Yang mana? Secawan air panas, Hafiz letak di bawah kipas dengan satu lagi Hafiz letak jauh daripada kipas. Maksudnya tak ada kipas, tak ada aircon. Mana yang lagi cepat sejuk? Tak dekat kipas. Yang letak dekat kipas kan. Sebab apa? Sebab kat situ akan berlakunya kadar penyejatan. Disebabkan kelajuan udara yang bertambah. Sebab ada angin kat situ. Dan dari segi luas cecair pula, contoh. Tak tahulah Hafiz pernah buat ke tak. Contohlah kalau nak minum air kan, secawan air. Lalu orang dulu-dulu suka buat ni. Cawan yang jenis macam ni kan. Jadi cawan macam ni dia ada piring. Lalu kalau orang dulu-dulu nak minum air panas, contoh kat dalam ni air kopi, nak minum air panas, macam mana dia nak sejukkan? Apa yang dia buat adalah dia tuangkan air dekat dalam ni ke dalam piring ni. Sebab piring ni mempunyai permukaan yang lebih luas. Jadi kadar penyejukan tu lebih cepat. Kadar penyejukan lebih cepat, dalam masa yang sama berlakunya kadar penyejatan lah. Dia dua-dua sama. Kemudian pendidihan. Okey, pendidihan ni apabila dia berlaku pada takat didih. Kat sini bila suhu dia 100 darjah Celsius untuk air, jadi dia berlaku pendidihan takat didih. Jadi kat sini perubahan fizikal cecair menjadi gas. Apabila dia mendidih, apa yang berlaku macam tadilah kita cakap, dia semakin bergerak. Zarah tu dia semakin aktif. Dia bergerak secara rawak dalam cecair dan akhirnya bila dia dah bergerak terlampau laju, dia bebas dan dia jadi gas, dalam bentuk gas. Jadi untuk penyejatan ni faham tak? Yang nombor yang nombor 2 tu tak sangat. Yang nombor 2 tak faham sangat. Okey, untuk penyejatan kita ambil contoh lain lah. Untuk penyejatan satu, anggaplah kain yang disidai, baju yang disidai di ampaian. Okay, satu. Kalau cuaca panas, cepat kering tak? Apa? Baju ni adalah baju yang dibasuh. Baju yang dibasuh maksudnya baju tu basah lah. Bila baju basah, okey, satu. Soalan pertama untuk soalan satu lah. Apabila cuaca panas, dia cepat kering tak? Maksudnya proses penyejatan tu berlaku dengan cepat. Yang kedua, soalan kedua, ada angin bertiup laju. Cepat kering tak?
Contoh ada angin dengan tak ada angin. Mana yang lebih cepat kering? Tak, tak ada angin. Tak ada angin lebih cepat kering. Betul ke? Yang ni Hafiz kena buat eksperimen ni. Contoh yang Hafiz boleh buat, satu, Hafiz boleh ambil tisu ataupun kain macam handkerchief, Hafiz basahkan, Hafiz test. Satu Hafiz kat bawah kipas, satu lagi Hafiz letak jauh daripada kipas. Hafiz tengok yang satu lagi cepat kering. Selalunya dia bergantung kepada kelajuan udara, maksudnya ada angin berhembus dekat kawasan permukaan air tu, proses penyedatan tu akan berlaku lebih cepat. Tapi kalau tak ada angin, maksudnya proses penyedatan berlaku tapi lebih perlahan. Dia masih lagi berlaku, cuma dia dari segi kelajuan lah. Tu cakap, lagi laju udara, lagi laju penyedatan. Sama dengan luas cecair tadilah. Okey. Okey Okey. So untuk penyedatan dah faham. Jadi kita habiskan sampai proses yang keempat, iaitu proses kondensasi. Untuk proses kondensasi ni, macam kita cakap, proses kondensasi ialah perubahan fizikal dari mana gas bertukar menjadi cecair pada takat didih. Apabila jirim terkondensasi, zarah-zarah yang bergerak secara rawak dan bebas dalam gas bertukar dari zarah-zarah yang bergerak secara rawak dalam cecair. Yang ni yang kita ambil contoh kondensasi yang bila ada wap air panas tu, wap air panas kita letakkan satu permukaan yang sejuk dan kita nampak permukaan yang sejuk tu akan berpeluh. Yang ni konsep yang dia ambil dekat dalam ni adalah bila air tu sejuk baru keluar daripada peti sejuk dan kita letak dekat luar dalam suhu biasa, apa yang berlaku? Ini juga adalah salah satu proses kondensasi. Maksudnya penyejukan, proses penyejukan yang berlaku dekat belah dalam tu dia menyebabkan ada kondensasi yang berlaku dekat permukaan luar. Sebab apa? Udara yang ada kat luar panas. Udara yang ada kat luar panas dan bila dia bersentuhan dengan tin yang sejuk baru keluar daripada peti sejuk, itu yang dia akan menghasilkan air ataupun yang jenis macam berpeluh ni lah. Macam air tin yang berpeluh. Yang tu jelas tak? Okey Hafiz? Okey. Okay, so untuk kondensasi dah ni, kita ada peleburan. Kita habiskan sampai proses 6 boleh? Boleh. Okey. Jadi untuk proses 5 pula peleburan. Tahu peleburan ni dia daripada ais pada cecair. Ais kepada air. Jadi ini adalah perubahan fizikal yang berlaku lah secara fizikal ataupun yang nampak dengan mata kasar. Kita nampak pepejal tu bertukar menjadi cecair. Yang ni kita panggil sebagai takat lebur. Kena ingatlah, proses peleburan berlaku pada takat lebur. Jadi dia punya jirim berubah daripada pepejal kepada cecair. Jadi apabila jirim melebur, zarah-zarah yang bergetar, maksudnya daripada pepejal tu sendiri, zarah yang rapat tu dia bergerak dengan lebih cepat dan rawak dan dia bertukar menjadi cecair. Itu apa yang berlaku dalam proses peleburan. Dan akhir sekali, pembekuan. Untuk proses pembekuan, apa yang berlaku ialah apabila cecair bertukar menjadi pepejal. Sebab selalu kalau peleburan dengan pembekuan, kita senang nak ingat. Sebab ais melebur. Ais membeku. Ais membeku. Air membeku. Jadi pembekuan ialah proses perubahan fizikal di mana cecair bertukar menjadi pepejal pada takat beku. Yang ni kena ingat takat lebur dan takat beku. Pemejal luapan tadi pun kena ingat takat beku dengan takat lebur. Yang mana satu? Apabila jirim membeku dan zarah ni pula bergerak dengan bergerak secara rawak dalam cecair, tapi dia akan bertukar menjadi zarah yang bergetar. Dalam cecair, zarah dia masih lagi jauh, tapi dalam pepejal, zarah dia
padat, tersusun, teratur. Jadi dia makin kalau zarah yang rapat padat tu selalunya kita sebut zarah tu bergetar je. Tapi kalau zarah yang dalam cecair dan dalam gas, selalunya kita akan sebut dia bergerak secara rawak. Okey Hafiz? Okey. Okey, jadi kita habis sampai pembekuan, kita akan sambung minggu depan untuk sesi yang seterusnya. Maksudnya minggu surat berapa? Surat 18 lah. Jadi ingat minggu depan nanti kita akan buat ulang kaji balik tentang berapa jenis proses tadi daripada perubahan jirim. Ingat tak? Yang mana? Daripada gas kepada cecair, cecair kepada pepejal, pepejal kepada gas. Ingat. Ada berapa banyak proses? 5. 5 ke 6? 6. Dia standard ada 6. Tapi tinggal bila kita nak kata proses tu sebenarnya sebab dia ada pemejal luapan dan pemejal luapan tu nama yang sama tapi beza sebab tak ada takat lebur dan takat didih. Yang mana satu tu itu kena kenal pastilah daripada pemejal kepada gas, takat lebur ke takat didih. Ingat tak? Gas kepada pepejal takat beku. Sorry, bukan takat didih. Gas kepada pepejal kita panggil takat beku. Pepejal kepada gas kita panggil takat lebur. Okey, ni kena ingatlah nama proses tu dan dia berlaku pada takat lebur atau takat didih ataupun takat beku. Okay, so kelas hari ni